Assalamualaikum you guys. Thank you for coming back. So today kita akan cerita pasal Yorkshire Ripper. Siapa Yorkshire Ripper ni? Baru-baru ni kita digemparkan dengan berita kematian seorang serial killer yang meninggal dunia akibat COVID-19. So, dia lah Yorkshire Ripper. Okay, Yorkshire Ripper ataupun nama sebenar dia Peter Sutcliffe lahir pada 2 Jun 1946. Dia lahir di Bingley, West Yorkshire, England. Dan dia ni seorang yang masa kecil dia macam lonely tau. Dekat sekolah dia selalu kena bully, dia tak ada kawan. Masa umur dia 15 tahun, dia ambil keputusan untuk berhenti sekolah. Lepas dia berhenti sekolah, dia kerja gali kubur dekat kilang. Lepas tu sampailah last dia kerja sebagai pemandu lori. Dia start obses untuk langgan prostitute. Sampailah one day dia kena tipu dengan seorang prostitute ni. Tipu duit dia lah. And start daripada tu dia start macam dendam dengan semua prostitute yang ada. Next. Okay, so first victim Peter Sutcliffe adalah seorang perempuan prostitute yang tak diketahui nama dia pada tahun 1969. Dia attack perempuan ni and dia kata perempuan ni lah yang dah tipu dia punya duit tu. So, dia keluar pergi macam bar macam tu dengan kawan dia Trevor. And then dia ternampak seorang perempuan ni kat tepi jalan and dia terus cakap perempuan tu lah yang tipu duit aku dulu. Dia suruh Trevor follow perempuan tu. So, diorang follow perempuan ni sampai dekat satu kawasan perumahan di Bingley. Dan bila sampai, Peter Sutcliffe ni turun daripada kereta dan dia cakap tunggu sekejap lah, dia nak pergi jumpa orang kejap. Dan dia pergi follow perempuan tu sampai dekat rumah. Dan masa perempuan tu dekat garaj, dia pukul kepala perempuan tu dengan stokin yang dia dah isi batu. So, dia gunakan itu sebagai alat dia untuk dia pukul kepala perempuan tu. Lepas dia dah pukul tu, dia lari. Tapi perempuan ni cedera sikit je. And masa dia buat report, dia cakap dia ingat nombor plate kereta Trevor. And daripada situlah, polis dapat cari Peter Sutcliffe. Pas kena tahan, dia kata dia pukul guna tangan je. And polis pun tak ada ambil apa-apa tindakan. Dia cuma bagi warning je dekat Peter Sutcliffe waktu tu. Luckily, perempuan tu pun tak nak ambil tindakan apa-apa. Dia lepaskan je Peter Sutcliffe. So, next. So, mangsa kedua Peter Sutcliffe adalah Anna Rogoskich. Anna Rogoskich ni tak sure dia prostitute ataupun bukan. Peter Sutcliffe follow dia masa dia nak pergi ke rumah boyfriend dia tau. And then dia pergi rumah boyfriend dia tak ada kat rumah. So dia patah balik. Lalu dekat macam lorong gelap. And then masa dia patah balik tu baru Peter Sutcliffe ni attack dia. Peter Sutcliffe dia ketuk kepala Anna ni dengan ballpen hammer. And dia ketuk kepala Anna 3 kali. So Anna ni pingsan lah. Bila Anna ni dah pingsan, dia buka baju Anna ni, dia ambil pisau, dia tore perut Anna ni. Maybe ada orang dekat situ yang macam dengar bunyi bising-bising. Sebab bila Anna ni kena ketuk, mestilah dia macam make sound ataupun make a noise kan. Tapi dekat situ gelap, so orang tak nampak pun apa dekat situ, siapa kat situ. Dia just dengar bunyi je. And then dia pun macam cakap macam hello, what's going on, macam tu kan. And Peter ni menggelabar. Bila dia dah menggelabar, dia dah cuak, dia belah. Tinggalkan je Anna tu dekat situ. Then pada pukul 2.20 pagi, ada orang lalu tau dekat situ and ternampak Anna ni. So
dia yang callkan ambulance atau dia yang bawa Ana ni pergi hospital, and Ana survive selepas pembedahan selama 12 jam. So, next. Attack yang ketiga ni berlaku pada 15 Ogos 1975. Mangsa ketiga Peter Sutcliffe adalah Olive Smelt. Olive Smelt ni pergi dekat macam bar, pub macam tu, lepak situ dengan kawan-kawan dia. And then at the same time, Peter dengan Trevor lagi sekali pun lepak dekat pub tu juga. So masa dekat pub tu, Peter ni cakap dekat Trevor yang ini pub prostitute. And then dia macam ada aim satu perempuan ni tau. And perempuan tu Olive lah. So masa balik daripada pub tu, kawan-kawan Olive ni turunkan dia jauh sikit daripada rumah lah. So Olive ni kena jalan lah masuk dalam nak balik rumah. And masa dia kat situ, Peter Sutcliffe ternampak Olive Smelt dekat tepi jalan tu. Dia suruh driver tu berhenti kat situ. Dia kata dia nak pergi jumpa orang. And masa nak turun daripada kereta, driver nampak dia macam ada capai barang daripada tepi seat dia tau. So Olive jalan, macam contoh Olive jalan ke kanan, Peter jalan ke kiri. Peter jalan ke sini sebab dia nak buat macam konon-konon dia akan datang dari arah depan Olive Smelt. Macam berselisih macam tu lah. Dan lepas dia terus pusing dan dia terus pukul kepala Olive Smelt guna hammer 2 kali. And dia just sempat libaskan pisau 2 kali juga dekat belakang badan Olive Smelt sebab ada kereta lalu. Dia cepat menggelabah kan. So ada kereta lalu, dia larilah. Olive kena buat brain surgery, but dia survive. And lepas dia dah macam sihat sikit, dia report dekat polis and dia bagi description tentang dia punya attacker. Esok tu masuk surat khabar dengan description orang yang attack dia. Bila Trevor baca surat khabar tu, Trevor rasa macam ni macam Peter. Tapi dia tak bagi tahu polis, dia tak cakap dengan sesiapa pun, and dia tak ada buat apa-apa tindakan pun. Dia senyap je macam tu and dia biar je. So, next. Okay. So, next victim adalah Tracy Brown. And Tracy Brown berumur 14 tahun. Pada 27 Ogos 1975, Tracy ni keluar pergi birthday party kawan dia tau. And then dia nak balik tu dia jalan kaki. And rumah dia pula style rumah yang ada ladang. So, kalau kita sampai kat rumah dia tu, pagar tu ladang dulu, kat alam baru rumah. So, masa dia jalan-jalan tu, Peter Sutcliffe ternampak dia. And Peter Sutcliffe ni pun follow lah dia. Sampai dekat Tracy, dia stop and dia pandang je Tracy tu. Lama je juga dia pandang Tracy. Lepas tu dia jalan. Tracy ni pelik lah. Dia kejar sampai dia berjalan sama-sama lah dengan Peter Sutcliffe. So dia berjalan dengan Peter Sutcliffe, dia borak. Macam Peter Sutcliffe tu teman dia jalan lah sampai rumah. And borak. Masa jalan tu, Peter Sutcliffe ni banyak berhenti tau. Banyak berhenti macam tengok jam lah, berhenti betulkan tali kasut lah. Sebab motif dia, of course lah, sebab dia nak suruh Tracy Brown ni dekat depan dia supaya dia boleh attack. Tapi Tracy Brown ni setiap kali Peter ni berhenti, dia pun stop. Dia stop dan dia pusing belakang, tunggu. Lepas tu nanti kalau dia jalan, Peter berhenti lagi, dia stop. Dia pusing belakang, dia tunggu Peter ni kat tali kasut ke benda ke. So Peter ni tak dapat buat apa-apa. Sampailah dekat depan pagar farm family si Tracy ni. Tracy ni nak masuk lah, nak masuk. Time tu dia attack. Peter Sutcliffe pukul kepala Tracy guna hammer 5 kali. Sekali ada pula kereta lalu. Terbantuklah lagi niat si Peter Sutcliffe ni nak bunuh Tracy. Dia sempat angkat badan Tracy tu, campak kat dalam pagar. Lepas tu dia lari. And luckily Tracy survive dan bagi description yang sangat detail and accurate tentang rupa
dia punya attacker. Tapi kesian lah Tracy ni, tengkorak dia macam ada hancur sikit tau. So ada serpihan-serpihan tulang dah tercocok ke otak dia. And ada sebahagian tulang daripada tengkorak dia terpaksa dibuang. Next victim ialah Wilma McCann. Wilma McCann ni berumur 28 tahun. So, malam 29 Oktober 1975, Wilma ni jalan kaki tau balik rumah daripada pub. Dia pergi minum-minum. Lepas tu, padahal rumah dia tak jauh sangat pun daripada macam pub tu, nak balik rumah dia tak jauh. Cuma sebab dia terlalu mabuk, so dia asyik tahan-tahan kereta nak tumpang balik. And masa tu pula Peter lalu kat situ and nampak dia macam tengah nak tahan-tahan kereta. So Peter ni pun berhenti dekat Wilma McCann. Dan masa dekat dalam kereta, Wilma ni tanya dia macam, nak langgan aku tak? Macam tu. So Peter ni dapat tangkap lah yang Wilma ni sebenarnya prostitute. And dia kan memang macam benci dengan prostitute. So dia say yes. Diorang pun pergi park dekat area Prince Philip Field. And dekat situ lah dia serang Wilma ni. Wilma ni nak keluar kereta. Tengah nak keluar daripada kereta, dia terus bantai kepala Wilma ni beberapa kali guna hammer. And dia tikam Wilma McCann di bahagian lower abdomen, dada and leher untuk pastikan Wilma McCann ni betul-betul mati. And mayat Wilma McCann dijumpai oleh seorang lelaki yang kerja hantar-hantar susu kat rumah orang tu kan. Kebetulan dia lalu kat situ pagi tu pukul 7.41 pagi. So, next victim ialah Emily Jackson. Emily Jackson ni berumur 42 tahun and dia part-time prostitute sebab ada financial problem. So, dia jadilah prostitute secara sambilan. Pada 20 Januari 1976, Emily ni macam biasalah keluar pergi cari customer. Peter Sutcliffe, dia pun macam biasa juga keluar pergi cari prostitute untuk dia bunuh. And pada pukul 7 PM, dia ternampak Emily and diorang pun macam make a deal lah. So bila dah capai kesepakatan, diorang pun pergi ke jalan area Roundhay Road. Jalan dekat Roundhay Road tu ada satu kawasan tu gelap, tak ada lampu semua tau sebab macam dah jauh sikit daripada dia punya town. So dia parking kat tepi kereta tu and buat-buat macam kereta dia rosak, tak boleh start. So bila dah kereta dia macam konon-konon tak boleh start, dia pun keluar lah pergi dekat bonet depan tu, buka, nak check lah konon. Lepas tu kan gelap kan. Dan Emily ni offer nak guna dia punya lighter untuk nak light up dekat situ lah. And time Emily ni tengah tolong suluhkan dia punya lighter tu dekat area engine tu, time tu Peter Sutcliffe bantai kepala Emily ni guna hammer 2 kali sampai Emily ni jatuh. And then dia tikam Emily di bahagian leher, dada, lower abdomen and belakang badan Emily. Total tikaman yang ada pada mayat Emily Jackson adalah sebanyak 52 kali. Dia tak guna pisau tau sebab masa ni dia tak ada pisau. Selalunya dia guna pisau rumah dia. And time ni pula dia baru balik kerja, so dia tak ada pisau. And dia tikam Emily tu guna screwdriver. Then dia macam cari-cari kat area tu and dia jumpa kayu panjang je dalam 2 atau 3 kaki macam tu. And yes, dia masukkan kayu tu ke dalam kemaluan Emily Jackson. Mayat Emily Jackson dijumpai esok pagi tu dalam pukul 8.10 pagi. And dekat tempat yang mayat tu dijumpai ada kesan seret tau, macam Peter ni dah alihkan lah mayat Emily Jackson ni. And ada kesan tapak kasut Peter Sutcliffe dekat peha Emily Jackson. Means dia pijak Emily Jackson lepas Emily Jackson dah meninggal dunia. Next, mangsa seterusnya ialah Irene Richardson. Irene Richardson ni berumur 28 tahun
Peter Sutcliffe pukul kepala dia dengan hammer 3 kali. Then dia tikam and toreh badan Irene beberapa kali sampailah dia dengar ada bunyi kereta lalu dekat dengan tempat kejadian tu. And mayat Irene dijumpai oleh John Bolton esok tu pukul 7.30 pagi masa Johnny pergi jogging. So dia lalu dekat situ, dia ternampak lah mayat Irene Richardson. Dia ingat macam orang homeless ke apa terbaring, sebab Irene ni terbaring tertiarap tau. Dia ingat macam mabuk ke apa kan sampai tertidur kat situ. So dia pergi, dia macam tanyalah what's going on semua. And dia terbalikkan mayat Irene ni. And masa dia terbalikkan tu, mata Irene ni terbeliak. And John Bolton ni pun terkejut, lari call polis. Dekat badan Irene ada luka tikaman dekat area leher, tekak, and 3 tikaman yang agak dalam dekat perut Irene Richardson tau. Dalam and panjang daripada tengah perut sampai ke area bawah perut, sampai kan usus Irene ni terkeluar ikut lubang luka tu. So, next. Pada 23 Januari 1977, Peter ni pergi hunting lah dekat area Bradford. Masa dia tengah hunting tu, dia nampak Patricia Atkinson. Patricia Atkinson ni prostitute berumur 32 tahun. Dia nampak Patricia tengah mabuk tau. And bila dia mabuk tu, dia tengah macam hantuk-hantuk kepala dia dekat ada bumbung kereta yang park dekat tepi jalan tu. So dia berhenti dekat Patricia. And then Patricia ni pun tak cakap apa-apa, terus masuk je kat dalam kereta dia. And terus bagi tahu kat mana dia tinggal. Macam suruh Peter hantar lah. Dan Peter pun hantar dia balik sampai dekat rumah, sampai kat bilik tau dia hantar. Sebab Patricia ni bagi tahu yang dia tinggal seorang-seorang. So masa dekat dalam bilik tu, Peter ni pukul Patricia punya kepala dengan hammer. Patricia ni jatuh kat atas katil, lepas tu tergolek kat lantai. And Peter ni macam terkejut lah sebab dia nampak darah banyak. Sebab selama ni kan dia buat kerja kan macam kat tempat outdoor macam tu, and gelap, dia tak nampak lah darah semua. Patricia ni sebab kat dalam bilik, kat atas katil, so penuh darah. Dan bila dia dah tergolek dekat atas lantai, Peter angkat dia, letak balik dekat atas katil. Lepas tu buka baju seluar ni semua, dan pukul lagi perut and belakang Patricia guna hammer. Time ni dia guna hammer yang macam biasa kita guna tu, hammer dengan tempat cabut paku tu kan, yang macam ada claw. Bahagian yang claw tu dia pukul-pukul dekat badan Patricia ni sampai berlubang. Lepas tu dia balik. Tapi sebelum dia balik, dia sempat ambil bed sheet tu, alas katil, cadar, dia tutupkan Patricia tu dengan bed sheet. And esok tu, kawan Patricia ni cari dia tau. Macam yelah, macam call tak angkat, dia message tak reply. So cari dia, pergi rumah. Masa dia kat rumah tu, dia tengok pintu tak kunci. So dia masuk lah. And then time tu lah dia jumpa mayat Patricia Atkinson. Next victim ialah Jane McDonald. Jane McDonald berumur 16 tahun. And Jane McDonald adalah mangsa pertama yang mati di tangan Yorkshire Ripper yang bukan prostitute. So, pada 26 Jun 1977, dalam pukul 2 pagi macam tu, Peter ni ternampak Jane ni jalan dekat area Chapel Town tau. Kira macam red light area lah. Red light area tu macam tempat-tempat prostitute tu berkumpul-kumpul tunggu customer diorang. Dia nampak Jane jalan dekat situ. So dia macam perhatikan je Jane tu, sebab Jane tu jalan seorang-seorang kan. Masa Jane tu jalan, dia macam berborak-borak dengan prostitute tu. So Peter Sutcliffe ingat dia pun prostitute. So dia park kereta dia dekat tepi, dia keluar, dia jalan follow Jane. And yang Jane ni pula tak pandang-pandang belakang pula bila dah berjalan. So bila dia tengok Jane tu macam tak hiraukan dia, tak heran pun dengan dia, dia jalan dekat-dekat pun, dia terus pukul kepala Jane dengan hammer. Masa tu dekat area taman permainan tau. And taman permainan, lepas tu malam, pukul 2 pagi kan, memang tak ada orang sunyi lah.
So dekat situ lah dia attack Jane. And lepas dia dah pukul dengan hammer tu, Jane jatuh. Jane jatuh meniarap tau. So dia tarik kaki Jane tu, dia seret je, bawa pergi macam tempat macam tersorok sikit dekat area taman mainan tu. Bila dah sampai macam dekat area macam corner taman mainan tu, dia pukul lagi Jane dengan hammer beberapa kali. Then dia tikam Jane McDonald lebih kurang 20 kali dekat bahagian dada and belakang. And masa polis terbalikkan mayat Jane McDonald, ada macam botol pecah tercacak dekat dada Jane McDonald tau. And Peter cakap dia tak buat macam tu pun dekat Jane. So maybe benda tu tercocok dekat situ masa dia seret Jane. And bapak Jane McDonald ni, Wilf McDonald, macam sedih gila tau dengan keadaan anak dia mati kena bunuh macam tu. Dia macam depression, tak boleh move on. Sampailah 2 tahun lepas Jane McDonald mati, ayah dia pun mati. Dia ambil serpihan kaca tu, dipotong leher Jane Jordan. Dalam kereta dia ada hacksaw. So dia ambil hacksaw tu, dia gergajilah kepala si Jane Jordan tu nak bagi tanggal.